Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana bentangkan perbincangan tajuk keanjalan harga permintaan dan juga keanjalan harga penawaran pada masa yang sama. Kerana kedua-dua tajuk ni tak ada beza sangat dari pengiraannya. Jadi boleh kita sekalikanlah ya. Jadi secara kalau definisinya, tujuan ataupun pengiraan ini adalah untuk mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta ataupun ditawarkan kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian seteris paribus. Seteris paribus ni bermaksud faktor-faktor lain tidak berubah. Yang berubah cuma harga barang itu saja ya. Jadi di sini bila kita kira keanjalan harga permintaan ini ataupun keanjalan harga penawaran, kita akan tahu reaksi pengguna terhadap sesuatu barang apabila harga barang itu dinaikkan ataupun diturunkan. Okay, ya, jadi itu definisi dia. Formula untuk mengiranya ialah kita boleh mudahkan dengan cara mengambil 3 langkah lah. Yang pertama sekali ialah dengan cara mengira peratus perubahan kuantiti diminta. Jadi antum mungkin dah tahu cara mengira peratus perubahan, iaitu dengan mencari perbezaan baru dan lama dan bahagikan dengan yang lama ya. Jadi kita boleh buat kesimpulan macam ni lah. Maknanya peratus perubahan kuantiti saya letakkan dalam bentuk simbol ya, peratus perubahan kuantiti. Q1 tu ialah kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagikan dengan kuantiti asal kali dengan 100. Okey. Kemudian langkah yang kedua ialah dengan cara mengira peratus perubahan harga pula. Samalah. Cari harga baru dan juga harga asal. Cari bezanya, perkan dengan harga asal, darabkan dengan 100. Okay, bila kita dapat kedua-dua, peratus perubahan kuantiti dan peratus perubahan harga, kita bahagikan. Okay, ini yang langkah yang ketiga ya. Kita bahagikan peratus perubahan kuantiti dan peratus perubahan harga. Jadi kita akan dapat keanjalan harga permintaan. Saya tandakan dengan ED. Dan kalau peratus perubahan dan kalau untuk keanjalan harga penawaran, formula yang sama dan saya letakkan sebagai ES. Okay, kita akan pergi kepada jenis keanjalan harga permintaan dan juga penawaran. So, secara umumnya ada 2 jenis, iaitu anjal dan tak anjal. Jadi apa yang dikatakan anjal ni ya? Okay. Yang dikatakan anjal ialah kalau kita kira menggunakan formula yang diberikan tadi, kita akan dapat jawapannya lebih daripada 1. Okey. Dan kalau tak anjal, kalau kita kira, kita akan dapat jawapannya kurang daripada 1. Okay, jadi saya letakkan 2 lah kat situ ya. ED untuk keanjalan harga permintaan, ES untuk keanjalan harga penawaran. Okay, itu perbezaan yang pertama ya. Yang kedua, firma bagi barang-barang yang permintaannya anjal, firma akan menurunkan harga untuk meningkatkan jualan. Sebaliknya, bagi barang yang tak anjal, firma akan menaikkan harga untuk meningkatkan jualan. Dan yang ketiga, kita ambil contohlah untuk mudahkan kita faham ya. Bagi barang-barang yang anjal, contohnya kalau permintaan barang-barang mewah lah. Ataupun kalau penawaran, barang-barang perkilangan. Dengan kata lain, barang-barang ini sekiranya pihak firma menurunkan harga walaupun sedikit, orang ramai akan datang membelinya. Seperti waktu perayaan, kita nampak ada banyak sales dibuat di sana sini. Kerana peniaga tahu walaupun dia turunkan harga 10%, dia akan dapat jualan lebih daripada 10%. Okay, itu barang yang anjal. Bagi barang yang tak anjal, contohnya kalau permintaan, barang-barang keperluan lah. Minyak masak, seperti ikan, tepung, ataupun barang yang mempunyai ketaatan yang tinggi. Bermaksud, contohnya macam ubat-ubatan. Okay, dengan kata lain, barang-barang yang tak anjal ini, firma akan cenderung untuk menaikkan harga kerana mereka tahu pengguna tetap akan membeli barang-barang yang berkeperluan tinggi dan ataupun yang ada ketaatan tinggi tadi ya. Macam kita di sinilah ya. Harga minyak masak walau tinggi macam mana pun kita kena beli juga, sebab untuk menggoreng kita tak boleh guna bahan lain.
ataupun beras. Walau macam mana harganya naik, kita tetap membeli beras kerana beras ialah makanan ruji kita di Malaysia, ya. Jadi sebab itulah firma akan menaikkan harga. Jadi kerajaan akan ambil langkah untuk mengawal di sini, ya. Ataupun kalau penawaran barang-barang pertanian seperti sayur-sayuran, kerana pengguna tiada pilihan dan benda ini ialah benda-benda yang perlu. Jadi daripada perbezaan yang ada ni, Ana harap antum dapat bezakan barang yang anjal dan juga barang yang tidak anjal. Okay, Ana ada beri soalan pada antum, ya, dalam set yang sebelum ni. Jadi di situ antum boleh tengoklah. Soalan yang pertama minta formula. Jadi formulanya seperti kita bincang sebelum tadi, keanjalan harga permintaan ataupun keanjalan harga penawaran, formulanya ialah peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Soalan yang kedua, ya. Ni. Pada harga RM10, kuantiti diminta bagi barang X ialah 20 unit. Apabila harga turun kepada RM8, kuantiti diminta meningkat kepada 30 unit. Okey, jadi di sini ada satu keadaan di mana kita diminta untuk mengira yang pertama, hitung KHP bagi barang X. Okey. Ingat 3 langkah tadi, mula-mula kita kira peratus perubahan kuantiti. Di sini, ya. Sebelum tu kita kenal pasti dululah. Q1, Q0, P1 dan P0. Q1 ialah kuantiti yang baru, iaitu 30 unit. Q0 ialah kuantiti yang asal, iaitu 20 unit. Jadi kita boleh beza kat sini, ya. Maknanya yang ini adalah Q1 yang asal, ini adalah Q0. Ini adalah Q1 yang baru, ini adalah Q0 yang asal, ya. Bezanya ialah 10 unit. Okay, untuk harga pula, harga asalnya ialah RM10 di sini, RM10. Harga barunya ialah RM8. Di sini RM8, ya. Jadi beza harganya ialah RM2. Jadi bila kita dah kenal pasti yang mana yang baru, yang mana yang asal, barulah kita kira peratus perubahan bagi setiap kuantiti dan harga. Okay, langkah pertama, ya. Okay, situ. Peratus perubahan kuantiti. Okay. 30 tolak 20 bahagi 20. Jadi beza dia 10 bahagikan dengan 20 yang asal tadi, kita dapat perubahannya ialah 50%. Itu ialah peratus perubahan kuantiti. Peratus perubahan harga pula, 8 tolak 10 bahagikan dengan 10. Jadi kita dapat negatif 2. 8 ni yang baru, 10 ni yang asal, ya. Jadi negatif 2 per 10 kali 100 dapat negatif 20%. Okay, untuk mengira keanjalan harga perubahan, kita tengok di atas ni formulanya tadi, kita akan bahagikan peratus perubahan kuantiti dengan peratus perubahan harga. Ambil 50 ni dan 20 ni dan jadikan satu pengiraan di sebelahnya. Nampak? 50 dan juga 20. Kita akan dapat negatif 2.5. Tapi untuk jawapan sebenarnya, boleh buang tanda negatif itu, ya. Semua jawapan keanjalan harga permintaan ataupun keanjalan harga penawaran mestilah di dalam positif, 2.5. Okay, soalan B, ya. Tafsirkan nilai keanjalan tersebut. Berapa nilai keanjalan tadi? 2.5. Okey, cuba tengok sini. Kalau 2.5 lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1 bermaksud barang itu mempunyai keanjalannya ialah anjal, ya. Okey, cuba tengok sini. Barang X mempunyai permintaan yang anjal kerana nilai keanjalannya lebih daripada 1, iaitu 2.5. Okey. Soalan yang kedua, apakah tindakan firma untuk menaikkan harga barang X? Okey. Tadi kita tengok dalam jadual sebelum tadi, bagi barang yang anjal, firma akan naikkan harga ke ataupun turunkan harga? Firma akan turunkan harga kerana kadar peningkatan kuantiti diminta adalah lebih besar daripada kadar penurunan harga barang itu. Contoh soalan tadi, dia turunkan harga 20% saja, tapi dia boleh dapat peningkatan jualan 50%. Soalan yang terakhir, apakah contoh barang X? Kalau disebabkan ini adalah keanjalan harga permintaan,
Jadi contoh barang permintaan di sini ialah barang-barang mewah seperti jam, pakaian berjenama dan televisyen. Jadi Ana harap video ini membantu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.